sanggup dia menyumpah hujan yang diturunkan oleh Tuhan semata-mata kerana terlalu sayangkan topi. Orang kalau tak dapat kuasa, dia boleh mengata orang yang sedang berkuasa. Tetapi bila dia pula sudah memiliki kuasa itu yang digambarkan dalam bentuk topi, dia lupa diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Okey, hari ini masih lagi dengan ulasan buku. Kali ini kita memilih buku A.A. Navis, iaitu Robohnya Surau Kami. Okey, buku ini merupakan kopi review yang saya terima daripada penerbitan Dubuk Press. Okey, buku ini diterbitkan oleh Dubuk Indonesia. Dia dicetak pada tahun 2017 dan kali pertama cetakannya adalah oleh penerbit di Indonesia iaitu PT Gramedia Pustaka Utama pada November 1986. Ini merupakan sebuah buku kumpulan cerpen yang memuatkan 10 buah cerpen. Okay, buku ni tak tebal, dia nipis je. Dan saya masa terima buku ni, saya rasa macam saya boleh habiskan dalam tempoh 1 atau 2 jam dan kemudian malam saya boleh buat rakaman. Tetapi saya silap. Dia memiliki 2 lapis makna dalam setiap satu cerpennya. Ada 2 cerita yang memang memberi kesan yang amat mendalam kepada saya, membuatkan saya merenung muhasabah diri saya, iaitu Robohnya Surau Kami dan satu lagi Topi Ham. Topi. Okay. Pada saya, A.A. Navis seorang penulis yang berjaya membuatkan hati saya tersangkut kepada setiap olahan dan setiap patah kata yang dinukilkan di dalam karya dia. Kat sini saya lihat A.A. Navis ni dia berani sebab dia bermain bukan sahaja dengan watak manusia, tetapi juga dia bermain dengan watak Tuhan. Okay, dalam Robohnya Surau Kami, dia merupakan cerpen yang di dalam cerita ada cerita. Okay, dan cara dia memulakan cerita membuatkan kita tertanya-tanya. Dan ada banyak plot twist, ada banyak kata-kata sentap dialog-dialog yang membuatkan kita jadi muhasabah diri. Watak utama di dalam Robohnya Surau Kami ni seorang tua yang digelar sebagai kakek. Dia adalah penjaga kepada surau kami di kampung tersebut, dan dia ceritalah tentang kakek ni seorang yang rajin beribadah. Kakek ni selalu buat baik dengan orang kampung. Masa tu kita macam watak utama yang baik, dan mungkin dia juga adalah satu watak yang patut dijadikan contoh. Tetapi A.A. Navis pada pertengahan cerita telah membunuh pemikiran kita terhadap bayangan-bayangan kebaikan watak. Bagaimana seorang watak alim yang menjangkakan diri dia akan masuk syurga tetapi dicampak ke lubang neraka. Biasanya kalau dialog ni kita akan menggambarkan watak orang yang bercakap tu kan. Jadi bila dia buat Tuhan bercakap dengan hamba-Nya, kita jadi macam, Tuhan cakap macam itu ke nanti ke akhirat? Dia menegur orang yang hanya tahu beribadat, yang tapi tak tahu makna sebenar ibadat itu. Sebab di dalam dialog tu Tuhan tanya, apa yang kau lakukan di dunia? Aku solat. Dia tanya lagi, apa lagi? Okey, aku baca Quran. Aku berdoa untuk kebaikan orang-orang lain. Kita pun rasa macam, okey, tak ada yang salahnya. Jadi kenapa dia masuk neraka? Ibadat itu perlu difahami dalam skop yang lebih luas. Cerita-cerita begini memang dia menampaklah tentang orang yang beribadat tak tahu makna ibadat yang sebenarnya dan tak memegang amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kebaikan, amal ibadah biasa lari dengan pembangunan ekonomi dan juga pembangunan ummah. Kalau orang Islam kita asyik berdoa je mengharap rezeki tanpa usaha, tak ada makna.
Bahasa dia sangat lembut, tapi dia punya kesinisan dalam penulisan dia tu sampai. Bila kita ada seseorang yang menegur kita secara kasar, kita tak boleh orang kata cepat sentak. Kita perlu mengkaji teguran dia tu. Walaupun cara dia tegur tu tajam, orang kata matlamat tak menghalalkan cara dia menegur dengan cara yang sangat kejam. Okey, sampai menggambarkan bahawa orang tu jadi ahli neraka hanya kerana dia buat ibadat macam tu. Padahal dia boleh cakap baik-baik, dia boleh guide orang tua tu agar membangun ekonomi, bercerita tentang apa yang Tuhan betul-betul bercerita tentang makna ibadah, tapi dia buat dengan cara bercerita dan menyindir orang tu. Okay, dan kita tak boleh menolak sepenuhnya ataupun down sepenuhnya. Down sekejap, sakit hati sekejap tu biasalah, manusia kan. Siapa yang tak sakit hati kalau kena sindir, kena tempelak macam tu. Walaupun memang apa yang orang tu kata betul, sakit sekejap, lepas tu fikir dalam keadaan yang sangat tenang, bandingkan dengan apa yang sebenarnya yang Allah mahu kita lakukan. Sebab teguran-teguran pedas begitu sebenarnya mendekatkan diri kita kepada kekurangan atau apa yang kita tak nampak. Sebab kita rasa diri kita betul, diri kita baik. Tapi hakikatnya ada satu segi, ada beberapa aspek yang kita tak nampak, tapi musuh kita nampak. Okay, dan teguran dia kalau kita ambil, kita boleh mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Sebab musuh kita dah menarik kita daripada kejahilan, daripada satu ruang yang orang kata narsisism. Okay, hanya nampak diri kita baik je. Setiap perenggan di dalam robohnya surah kami ini memang mendalam maknanya, tak kosong. Setiap satu, lihat saya pun dah tak boleh nak lepaskan highlighter. Saya tak tahu nak cakap, tapi jujur saya suka. Anda dapatkan buku ni, anda baca dan anda kaji setiap perenggan ataupun setiap cerita di sebalik nukilan A.A. Nevis ini. Terima kasih Dubuk Press. Sekian dulu ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.